Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tajuk yang akan saya dan kumpulan saya perbentangkan adalah buli cyber. Slide yang seterusnya boleh tak? Saya akan perkenalkan dan ahli kumpulan ini terdiri daripada 8 orang yang termasuk Muhammad Fakhrul Razi bin Ismail, Muhammad Yusof bin Zamri, Muhammad Mustaqim bin Muhammad Syafi'i, Muhammad Afiq Syahmi bin Zaki, Muhammad Tariq Nazmi bin Abdul Rahman, Chin Chi Song, Pavitran anak lelaki Meya Rasu dan diri saya sendiri iaitu Muhammad Iqwan bin Rozaimi. Slide seterusnya. Baiklah, setiap daripada kita tahu apa itu dunia cyber. Dunia cyber ataupun ruang cyber adalah dunia yang dipengaruhi oleh internet, di mana persekitaran yang berinternet, di mana peserta terlibat dalam komunikasi sosial dan berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain. Ruang cyber juga kebanyakannya menggunakan media digital. Contoh interaksi ruang cyber adalah buatan media, pengguna media dan perkongsian media. Wujudnya kecanggihan teknologi ini dan disebabkan wujudnya kecanggihan teknologi ini, wujudnya juga jenayah-jenayah yang baru iaitu jenayah cyber. Seterusnya saya akan beri laluan kepada kawan saya untuk menerangkan jenis-jenis buli cyber. Okey, baiklah. Saya Muhammad Tariq Nazmi akan membentangkan jenis-jenis buli cyber. Okey, yang pertama sekali, gangguan berterusan, iaitu harassment. Dia menghantar mesej untuk menyakitkan hati dan mengasari seseorang tu. Dia menghantar mesej yang kata buat orang tu tak selesa. Sampai orang tu rasa macam berimas. So yang seterusnya, pemalsuan maklumat fakta, denigration. Ini menyebarkan maklumat palsu bagi menjatuhkan seseorang. Ini kita lihat sekarang, kat zaman sekarang ni, yang orang kata maklumat palsu untuk menjatuhkan seseorang ni pada ahli politik ke, artis ke. Yang seterusnya, penyebaran berita provokasi, iaitu flaming. Penggunaan bahasa melampau dan menyinggung perasaan. So dia guna bahasa ni yang kata over dan boleh kata menyinggung perasaan orang. Okay. Kemudiannya penyamaran, iaitu kecurian identiti. Menggodam akaun email atau sosial media. Dia guna akaun orang tu, akaun orang lain. Lepas tu dia bully cyber orang tu. Maksudnya dia berselindung di balik akaun tu lah. Kemudian pemberdayaan, iaitu mempengaruhi seseorang untuk dedah maklumat peribadi. So dia perdaya orang tu slow lepas tu untuk dedahkan maklumat IC ke, alamat rumah, nombor akaun bank. Okay, kemudian penghendapan cyber, iaitu cyber stalking. Mengekori pergerakan mangsa di media sosial dan maklumat peribadi. Okay, sebab inilah kita jangan share maklumat, kata alamat rumah kita ke, IC ke, nombor akaun bank ke, even kita punya akaun Twitter ke, IG ke, supaya ramai orang tak tahu kita belakang kita, ekor kita kan. Kemudian menyisir seseorang daripada komuniti secara sengaja. Yang ni banyak orang berlaku sekarang. Dia sebab satu kata perangai dia yang kita tak suka, lepas tu kita tak layan dia, kita biar dia macam tu. Kemudian grooming dan ugutan, yang ini blackmail. Eksploitasi kat tahun wanita dan gadis tanpa sentuhan fizikal jenayah. Kemudian penyebaran gambar tidak senonoh, ini menyebarkan gambar seseorang tanpa kebenaran untuk membeseda bangsa. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada kawan saya untuk slide seterusnya. Okay, selamat sejahtera kepada Ustaz dan juga kepada rakan-rakan saya. Okay, hari ini saya akan bentangkan tentang statistik kes buli. Okay, kalau kita rujuk pada carta alih ni, dia menunjukkan tentang kes cyberbully, jumlah kes cyberbully pada tahun 2017. So dari merujuk dari carta alih ni, kita dapat tahu bahawa
jumlah kes yang telah direkodkan adalah sebanyak 500 kes untuk tahun 2017. Yang ini agak membimbangkan. Seterusnya. Okay, yang ini adalah jadual untuk kes setiap tahun yang telah direkodkan mulai pada tahun 2012 hingga 2017. Kalau kita rujuk pada jadual ni, kes dia semakin meningkat lah. Dia tak menurun. Kes dia semakin meningkat. So jadual yang kat tepi dia iaitu dia menunjukkan tentang peringkat umur golongan yang terlibat dalam kes cyberbully ni. Kalau kita rujuk peringkat umur golongan yang berumur 26 tahun hingga 40 tahun, itulah yang golongan yang paling aktif dalam kes cyberbully ni. So seterusnya. Okay. Yang ini adalah statistik di sekolah rendah. Dalam kalangan murid sekolah rendah ni, dia ada banyak jenis perbuatan. So dia ada banyak jenis perbuatan, tapi perbuatan yang paling tinggi yang golongan murid sekolah rendah yang dilakukan adalah perbuatan mengeluarkan orang lain secara sengaja daripada sesuatu kumpulan dalam talian. Perbuatan ini dicatatkan sebagai peratus yang paling tinggi lah dalam kalangan sekolah rendah. Seterusnya. Yang ini sekolah menengah pula. Perbuatan sekolah menengah dengan sekolah rendah tak ada perbezaan lah. Lebih kurang sama je. Tapi kat sekolah menengah, perbuatan yang paling tinggi ialah mempersendakan atau mengejek orang lain. Yang ini dicatatkan sebagai peratus paling tinggi lah. So pada masa ini saya ingin memberi satu contoh lah yang telah berlaku baru-baru ini di negara kita, iaitu seorang budak perempuan India. Dia telah membunuh diri dia kat Pulau Pinang sebab video TikTok dia telah diviralkan. Dalam bahagian komen tu ada juga golongan yang memberi komen yang tidak sepatutnya, macam bahasa kasar macam tu lah. Dia orang punya perbuatan dia membuatkan sampai dia membunuh diri dia. So yang ini adalah salah satu kesan lah. So sekarang rakan saya akan terangkan dengan lebih lanjut pasal kesan-kesan. Terima kasih. Okay, kesan-kesan dia rasa terdedah dan tidak berdaya. Okay, apa yang kita tahu, mangsa cyber biasanya dia rasa sukar untuk berasa selamat. Lepas tu bila bully ni menyerang, dia boleh menyerang rumah mereka melalui komputer ataupun telefon bimbit diorang pada bila-bila masa sahaja. Lepas tu yang kedua, rasa tidak puas hati dengan siapa mereka yang sebenar. Bila kita cakap pasal cyberbully ni sering dia menyerang. Contoh dia kalau kita biasa dengar face body shaming, face shaming. Maknanya cyberbully ni dia akan menyerang anggota-anggota badan yang akan menyebabkan mangsa cyberbully ni dia merasa tertekan. Okay, rasa marah dan berdendam. Okay, kadang-kadang mangsa yang terkena cyberbully ni dia akan rasa marah terhadap diri dia sendiri dan berdendam dengan orang yang mengata dia ataupun yang membuat cyberbully tu. Jadi pendekatan ini berbahaya kerana ia menjadikan mereka terkunci dalam kitaran pembuli mangsa. Okay, yang keempat, rasa bersendirian dan terpencil. Apa yang kita boleh cakap, apa yang kita boleh terangkan bila mangsa cyberbully ni dia terkena, dia akan mengasingkan diri dia daripada orang lain. Dia akan membuatkan diri dia rasa macam tak nak bergaul dengan orang lain, tak nak berkongsi masalah mereka dengan orang lain. Jadi menyebabkan masalah tu akan terkumpul dalam diri sendiri dan menyebabkan tekanan. Dan bila tekanan, depression. Okay,
Yang kelima, rasa tertarik di sekolah. Okey, bila kita tahu mangsa cyberbully ni dia akan menjadi terkenal bila dia di bila dia dihebohkan tentang apa yang dia telah buat, apa yang dia telah dimalukan contohnya, dia akan rasa macam tak senang sebab akan semua orang akan tengok dia. Jadi dia akan rasa macam masalah akan bertambah sebab bila orang tengok dia rasa macam tertekan. So samalah tertekan, kita tahu depression lah. Okay, rasa bunuh diri. Okay, cyberbully ni dia akan meningkatkan risiko bunuh diri kanak-kanak yang sentiasa diseksa oleh rakan sebaya melalui teks mesej segera sering mula berasa putus asa. Mereka mungkin mula berasa seperti satu-satunya cara untuk melepaskan kesakitan adalah melalui bunuh diri. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan punca-puncanya. Okey, semata semua, saya akan bentang tu punca masalah yang punca masalah cyberbully atau punca masalah yang dikenal pasti. Yang pertama adalah ketidakpuasan hati pembuli kepada mangsa. Yang tu pembuli akan berasa cemburu terhadap individu yang tertentu kerana yang contoh individu tu lebih kaya daripada dia, lebih handsome, tercantik. Yang seterusnya adalah kebebasan bersuara dalam internet dan kelemahan undang-undang dalam kalangan internet. Yang pembuli cyber tu lebih berani dalam mendera mangsa secara mental dengan menggunakan kata-kata negatif bertujuan untuk menjangkit hati mangsa sekaligus memberi penderaan emosi dan mental kepada mangsa dengan sesuka hatinya dan dengan cara yang senang. Sekarang semua orang ada handphone, Facebook, Twitter. Lepas tu dia tengok ni, dia orang ni tak suka, dia tulis dia macam tu saja. Yang ini menyebabkan pembuli cyber lebih berani untuk mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya kepada mangsa kerana yang undang-undang dalam internet tidak kuat sangat untuk mereka. Yang ketiga adalah kurang perhatian orang sekeliling. Mereka membuat benda ni cyberbully untuk mencari perhatian daripada orang yang ramai dengan melakukan perkara yang tidak baik. Pembuli cyber ni kurang dapat perhatian daripada ibu bapa, keluarga ke rakan-rakan dia. Ini menyebabkan mereka mencari perhatian. Yang last sekali adalah didikan agama yang kurang. Kurang pengetahuan nilai-nilai agama adalah sangat teruk. Ini sebab semua agama mengajar kita nilai-nilai yang baik, mendidikan kita mendidikan kita lebih baik. Yang seterusnya, next. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi cara-cara menangani bully cyber ialah elak dari memberi informasi dari dalam media sosial terlalu kerap. Kerana apabila kita memberi informasi terlalu kerap membuatkan individu atau siapa yang mengikuti kita akan rasa menyampah atau cemburu, dan perkara ini akan membuatkan individu akan jadi lebih kuat untuk menjadikan dia sebagai mangsa. Selain itu, orang ramai perlu tahu bahawa bahayanya dan kesan kepada mangsa bully cyber. Sepatutnya semua individu patut mengetahui bahawa orang yang bully cyber ni akan menjadikan kita semua menjadikan mereka akan jadi sebagai mangsa kepada pembunuhan. Kebanyakannya
mangsa cyberbully ni akan jadikan diri dia tidak terkawal dan boleh berfikir secara luar jangkaan, iaitu seperti bunuh diri. Selain itu, jangan membalas komen daripada orang yang berkata negatif. Kerana orang yang berkata, kita jangan baca daripada ayat-ayat yang berkata negatif ini kepada kita. Kalau boleh, kita patut buang je komen tu. Next. Yang keempat ialah jangan memendam dan tidak menceritakan kepada seseorang seperti ibu bapa atau kawan. Kita sebagai mangsa cyberbully, kita harus cerita kepada ibu bapa atau kawan supaya boleh selesaikan masalah atau boleh buat tindakan seterusnya. Selain itu, seperti saya cakap tadi, blok jika ada orang yang berfikir negatif dalam media sosial. So kalau orang yang dalam media sosial tu buat kita rasa sakit hati dengan komen dia, kita ada kuasa untuk buang dia atau hapuskan dia daripada kita punya media sosial. Last sekali, ibu bapa harus meyakinkan bahawa anak mereka supaya percaya pada diri sendiri. Ibu bapa juga main peranan dengan memberi kata-kata semangat kepada anaknya supaya jadikan mereka tidak fikir negatif. Saya serahkan kepada kawan saya untuk topik lain. Okey, saya akan terangkan pasal isu semasa berkaitan dengan cyberbully. Bully cyber memberi kesan besar kepada kanak-kanak dan remaja kerana kebanyakan mereka mempunyai akses internet di rumah, sekolah dan lain-lain premis. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Profesor Madhya P. Sudarmurti, pakar kriminologi di Universiti Sains Malaysia. Next. Malaysia merupakan tempat kedua terbanyak yang telah dilaporkan kes bully cyber dan tempat ke-6 di dunia. Kalau kita tengok kat sini, Malaysia ni dikategorikan sebagai negara yang banyak kes cyberbully yang dah dilaporkan. Okay, next. Okay, sehubungan itu, bagi memerangi gejala bully ini, Ninova dan barisan artis terkenal tempatan bergabung berjaya kempen anti-bully cyber sekaligus dengan menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. So, orang dah buat kempen untuk hentikan bully cyber ni di peringkat Malaysia bagi orang aware dengan masalah-masalah dan kesan-kesan buruk yang mungkin berlaku pada setiap individu yang dibully cyber. Okay, seterusnya saya rasakan kepada kesimpulan. Okey, kesimpulan dia, fenomena bully cyber dalam pandangan Islam adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini kerana ajaran Islam benar-benar menjaga dan memelihara karomah insania, iaitu kemuliaan insan. Kesemua perbuatan manusia sama ada baik atau jahat akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bertujuan memberi keadilan kepada semua manusia. Saya petik daripada riwayat Muslim, difahami bahawa setiap kesalahan yang melibatkan antara manusia semuanya akan dikira dan setiap kebaikan si pelaku akan diberikan kepada mangsa sehingga habis segala kebaikan yang ada pada si pelaku. Maka sekiranya masih ada lagi kesalahan beliau pada si mangsa, maka beliau akan mengambil dosa-dosa si mangsa sebagai balasan buatan si pelaku kepada si mangsa. Sekian dari kami kumpulan Bad Boy. Ingin mengucapkan terima kasih atas memberi kami peluang untuk memberi pembentangan tentang bully cyber. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.